What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe di sini. Ataupun korang cari je mana-mana ada tekan button subscribe dan tekan on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel Saja Sembang dan juga sesi live Saja Sembang. Okay, yang mana kita adakan sesi live setiap minggu. Okay, Sabtu malam pukul 10.30 malam untuk membincangkan dan sembang-sembang. Bukannya sembang kosong, tetapi sembang-sembang. Okey, sekiranya korang ada sebarang pertanyaan tentang isu-isu bantuan ke apa ke isu-isu semasa, okey, dan tak melibatkan politik, so kau boleh sertai kita punya sesi live tersebut dengan kata di ruang chatting kat situ lah. Okey, cerita pasal KLSP. Dalam episod ni memang aku nak cerita pasal KLSP pun. Dan perkembangan KLSP bukan aku nak babitkan tentang iCitra, tetapi perkembangan KWSP itu sendiri. Sebab apa? Kita tahu dan sedia maklum, okey, dah keluar dah berita tentang iCitra, bukan iCitra, dividen. Minta maaf KLSP dividen. So, ada pengumuman yang aku nak bacakan menerusi berita harian. Cuma apa yang aku nak highlightkan bukan itu sahaja, tetapi ada beberapa perkara yang menjadi persoalan sebelum keluarnya statement begini oleh pakar-pakar ekonomi. Sedangkan mereka sebelum ini menyerahkan segala pandangan power dorang ni, mengatakan tak boleh, nanti impak kesan kepada pelaburan dan sebagainya. Lebih-lebih kita dah keluarkan terlalu banyak sekali. Sehingga kan waktu Dr. Ashraf ada berdebat dengan seorang tu nak cakap, dia ada maklumkan duit KLSP ni banyak, terlalu tinggi. Sedangkan apa yang ingin rakyat nak keluarkan 10K1 off ni dan yang berkemampuan itu hanya 0.01% sahaja yang nak keluarkan hasil daripada duit KLSP yang mungkin yang boleh aset-aset boleh dicairkan, mudah dicarikan dan sebagainya. Cuma je sebelum tu aku highlightkan dulu kata berita yang terkini tentang dividen. Sikit sebanyak kita boleh tahulah. Jom. Dividen KLSP dijangka cecah 6%. Dijangka cecah 6%. Maksudnya lebih tinggi daripada biasa, dia kata. Kumpulan wang simpanan pekerja. Beberapa ahli ekonomi menjangkakan kumpulan wang simpanan pekerja KLSP akan mengumumkan dividen lebih menarik bagi 2021 iaitu sekitar 5.2% sehingga 6%. Ia didorong oleh peningkatan pendapatan pelaburan kasar, dana berkenaan selain prestasi pasaran modal yang positif. Okey. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, jumlah pendapatan pelaburan kasar KLSP bagi tempoh 9 bulan pertama 2021 meningkat sebanyak 7.7% tahun ke tahun kepada 48.02 bilion berbanding tempoh sama pada 2020. Atas alasan itu, ada kemungkinan kadar dividen akan datang ini jauh lebih baik berbanding 2020. Saya berpendapat angka itu mungkin sekurang-kurangnya menyamai paras 2020 ataupun jauh lebih tinggi, katanya kepada Bernama. Sehubungan itu, beliau menganjurkan kadar dividen bagi 2021 itu dalam jajaran 5.2% sehingga 5.4%. Pada 2020, Dana Persaraan itu mengumumkan kadar dividen sebanyak 5.2% yang membabitkan agihan sebanyak 42.88 bilion pada simpanan konvensional dan 4.9% bagi simpanan syariah yang berjumlah 4.76 bilion, katanya. Menurut Muhammad Afzal Nizam, terdapat peluang bagi kadar dividen lebih baik sekiranya pendapatan korporat KLSP bagi tempoh suku keempat mencatat kenaikan. Itu sedikit sebanyak aku nak baca. Cumanya aku nak highlightkan satu statement. Ulasan daripada pakar ekonomi. Seperti mana aku cakap tadi, sebelum ni kata kita dah keluar banyak dah.
iLestari kita dah keluarkan. iCitra kita dah keluarkan. iSinar kita dah keluarkan. Takut memberi kesan. Ni pakar-pakar ekonomi sebelum ni ada maklumkan. Takut memberi kesan kepada orang kata pelaburan-pelaburan. Akan kurang kat situ. Itu yang ditakutkan mereka. Sebelum ni mereka ada katalah pakar-pakar ekonomi. Tapi berbeza pula pakar ekonomi ni. Kata pula. Okay? Dia dah bagi tahu naik pula. Macam tak ada beri kesan pula dekat daripada pengeluaran iCitra, KSP, yang lain-lain lah. iLestari semua. Jom kita baca yang ni. Mengulas pengeluaran khas di bawah skim iSinar, iLestari dan iCitra. Dana persaraan itu, beliau berkata pengeluaran terbabit berkemungkinan besar tidak memberi impak ketara terhadap prestasi dividen. Muhammad Afzal Nizam juga percaya pada masa sama, ekonomi negara berjaya mencatat pertumbuhan pada kadar positif yang pada 2021 dan kadar pengangguran semakin susut kepada 4.2% pada Disember 2021 daripada paras tinggi sehingga 5.3% dalam pertengahan 2020. Maksudnya tak adalah kesan tu ketara sangat. Korang bayangkan apa yang dimaklumkan sekat sini, iSinar, iLestari dan iCitra. Okey, pengeluaran ini sehingga 101 bilion. 101 bilion yang nak dikeluarkan sekarang ini tak sampai 101 bilion tu dah. Okey, sikit aja. Itu lagilah aku kata, lagilah orang kata boleh sebenarnya untuk keluarkan, okey, ataupun dapatkan 10k one off tu. Sebab sedangkan yang iSinar, iLestari, iCitra ini pun skim yang besar-besar ni, berapa banyak orang dah keluarkan. Okey, korang bayangkan yang ada baki cukup sehingga 61,000 seorang contohlah, yang ada yang ada baki-baki yang cukup, okey, sehingga 70 lebih 70k mereka dapat. So bayangkan kalau macam ini 10k sahaja pun tak dapat nak tolong rakyat. Aku rasa pakar ekonomi ni dah jelaskan semuanya. So ini tidak menjadi persoalan, okey, alasan juga oleh Menteri Kewangan kat luar sana juga, okey, supaya tak adalah lagi orang kata statement ini berulang kali dikeluarkan lagi. Sedangkan pakar ekonomi yang diorang pun ada future kot, ramalan masa depan, so dah keluarkan statement ini. Sedikit sebanyak kita boleh nampak benda itu, pengeluaran yang dulu dah sampai 101 bilion tu, itu nilai yang dia kata pun tak ada impak pun kesan orang kata terhadap kepada dividen tu. Malah naik pula sehingga 6%. Tapi ini untuk bukan syariah lah, ini konvensional lah. Syariah dia sikit lah, kebiasaannya. Okay, itu sahaja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Salam Sembang tentang KWSP ni. So bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku pun dah lenguh dah, biasanya kamera dekat situ kan. Ni sekarang ni kamera kena pegang. Okay, aku Faizwan. Assalamualaikum.